Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. Hassan 3. Okey, korang tahu tak sekarang ni Eropah tengah mengalami krisis tenaga, iaitu tenaga yang melibatkan oil and gas, minyak dan gas. Mengapa ini berlaku? Sebenarnya di Eropah ni mula mengalami krisis tenaga bila berlakunya konflik antara Ukraine dan Rusia. Okey, sebenarnya oil and gas, minyak dan gas ni sebenarnya memberi banyak peranan kepada masyarakat di Eropah, terutama sekali dalam memanaskan rumah ketika musim sejuk, menjana tenaga elektrik, dalam masa yang sama untuk menggerakkan kenderaan lah. Tak ada minyak, tak hidup lah kereta, motor semua tu, jadi untuk menghidupkan kenderaan. Dalam masa yang sama digunakan juga untuk menjana kegiatan industri dengan oil and gas ni kan. Bila oil and gas ni bermasalah, akan mendatangkan kerugian lah, terutama kali bagi negara-negara di Eropah. Sebab negara Eropah ni diorang tak banyak sumber alam macam ni. Diorang tak banyak, jadi diorang lebih bergantung kepada Rusia. Bila Rusia bermasalah dengan Ukraine, terganggu jugalah. Terganggu jugalah bagi negara Eropah, menyebabkan Eropah sekarang ni mengalami krisis tenaga melibatkan oil and gas, minyak dan gas. Okey, sekarang ni Suruhanjaya Eropah diorang telah menyelaras strategi yang bernilai 210 bilion dolar euro bagi menamatkan pergantungan bahan api terhadap Rusia menjelang tahun 2027. Okey, tambahan pula, dana tu juga diorang akan gunakan bertujuan untuk mencepatkan peralihan negara ke Kesatuan Eropah untuk menggunakan tenaga hijau dan boleh diperbarui. Okey, krisis Ukraine dan Rusia macam aku cakap tadi dikatakan adalah faktor utama yang menyebabkan krisis ini berlaku. Okey, EU mula memikirkan semula dasar tenaga tambahan, sekarang pula timbul kebimbangan mengenai kejutan bekalan bahan tenaga akibat krisis yang berlaku antara Ukraine dengan Rusia ni. Untuk rekod, untuk pengetahuan korang juga semua, para subscriber semua, untuk pengetahuan korang, Rusia telah membekalkan 40% gas dan juga 27% minyak kepada negara-negara Kesatuan Eropah, EU. Okey, dalam strategi yang dibuat tu terdapat 3 perancangan yang telah dirancang oleh EU, iaitu mengimport lebih banyak gas bukan dari Rusia, peralihan kepada tenaga baru yang boleh diperbarui dan pantas, usaha jimatkan tenaga. Manakala dalam strategi itu juga turut ditekankan gabungan undang-undang EU, skim tak terikat dan cadangan yang boleh diambil pemerintah masing-masing bagi menangani krisis tenaga yang berlaku di Eropah ni. Okey, dijangkakan 210 bilion euro bakal dibelanjakan dalam pelaburan ini dan dijangka dapat kurangkan berbilion euro yang dibelanjakan bagi import bahan api fosil setiap tahun. Okey, permintaan gas Eropah ni dijangka bakal merosot pada 2030, kira-kira 1/3 di bawah sasaran EU. Ini bertujuan usaha EU bagi memerangi perubahan iklim. Okey, ini juga bakal menyaksikan 10 juta tan hidrogen boleh diperbaharui menjelang 2030, manakala boleh import 10 juta lagi tambahan hidrogen bagi menggantikan gas dalam industri. Okey, malah dalam persidangan tu juga turut ditekankan strategi untuk membekalkan tenaga berdasarkan tenaga solar dan tenaga angin turut dipertimbangkan bertujuan untuk menangani kebergantungan terhadap gas dan juga minyak. Okey, kesimpulannya aku nak cakap, begitulah yang tengah berlaku di Eropah sekarang ni akibat krisis antara Ukraine dan Rusia menyebabkan berlaku krisis tenaga di seluruh Eropah. Jadi, diorang perlu mencari satu jalan penyelesaian untuk memastikan bekalan tenaga di Eropah boleh mencukupi, boleh menampung kehidupan rakyat di Eropah dalam masa yang sama, tidak membebankan angkara sengketa Ukraine dan Rusia itu. Okey, saya konten kita. Kalau kau suka, kau boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.